untuk score any political points, Datuk Yang Di-Pertua. Dan setiap kali kami membangkitkan akan apa jua kekurangan dan kelemahan kepincangan institusi-institusi ini, ia bukan untuk sekadar menjuarai kritikan ataupun untuk menyerang kerajaan. Apa juga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam mana-mana institusi, kita juga turut merasakan bahawa itu adalah tanggungjawab seluruhnya kita ini untuk menambah baik dan mengkoreksi perkara-perkara tersebut. Ia bukan satu yang apabila kita lihat kelemahan-kelemahan itu kita berasa itulah peluang kita untuk skor political advantage dan apa jua yang lain. Jadi saya merakamkan bahawa bukan daripada perspektif sisi pandang itu, saya bangkit untuk membawa perbincangan, meneruskan perbahasan ini kerana saya terpanggil, kerana supaya kita terus akan dapat menambah baik setiap Suruhanjaya yang kita tubuhkan, setiap jawatan kuasa yang kita meteraikan dan kita luluskan. Ia perlu menjadikan kita better off dan tidak worse off, dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Lalu dengan itu saya ingin juga menyebutkan teguran ataupun kritikan yang dibuat di pihak sebelah sana, apabila menyebutkan tentang pembangkang ini ada peranannya dalam demokrasi multi party system itu ala Westminster ini. Kalau di sana ada kerajaan of His Majesty, di sini adalah opposition of His Majesty, loyal opposition of His Majesty. Kerana demokrasi itu pada akhirnya adalah managing ataupun mengurus perbezaan dan pertentangan ini. Yang ini yang menjadi cukup penting dalam kita mendewasakan dan mematangkan amalan demokrasi di negara kita ini, Datuk Yang Di-Pertua. Bukan hanya sekadar melaungkan retorik satu Malaysia, dengan kita tidak memahami bahawa yang lebih penting adalah untuk dalam apa jua yang kita lakukan dalam dinamik politik ini adalah pada akhirnya kemuncaknya in the final analysis dengan izin adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan lagi negara ini, Datuk Yang Di-Pertua. Inilah perkara yang kita harap, kalaulah MP-MP yang berhormat di sebelah sana, apabila kami bangkit dengan kritikan, apabila kami bangkit dengan segala apa jua penghujaan kami, ia bukan hanya sekadar untuk menjatuhkan kerajaan, not to just let down and run down the government, dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Justru kerana itu saya mengulangi sekali lagi, apabila kita semacam dilihat yang menjadi musuh politik ini memang betul dalam keadaan politik multi party ini, tetapi yang membangkang ini bukan musuh negara. Ia bukan musuh negara. Kerana kalau sepatah yang saya ungkapkan apa yang disebutkan oleh seorang penjaga, walaupun penjaga barat, saya sebutkan jugalah, kerana kata hikmat itu, kata Rasulullah, al-hikmah dhalatul mu'min faman wajadaha fa ahaqqa biha. Kata hikmat itu adalah barang hilangan orang-orang mukmin. Barang mana dimanapun dia menjumpainya, maka dia berhak untuk mengambil daripadanya. Lalu dengan itu saya menyebutkan apa yang disebutkan oleh Edward Abbey, seorang pujangga, seorang sastrawan barat Amerika, yang menyebutkan tentang patriotisme, supaya kita faham bahawa kalau kita bangkit untuk membuatkan melafazkan ataupun menyebutkan tentang kritikan-kritikan terhadap kerajaan, itu bukan bermakna kita musuh negara. Bahkan disebutkan oleh beliau, seorang patriot itu katanya begini, seorang patriot itu mestilah bersedia untuk mempertahankan negaranya dalam apa jua keadaan, termasuk daripada serangan kerajaannya. A patriot must always be ready to defend the country, sometime against his government. Datuk Yang Di-Pertua, kalau itu tidak mencukupi, saya sebut satu lagi, apa maksud patriotisme yang sebenarnya, dan apa maksud seorang patriot. Patriotisme ialah, kata Mark Twain pula, kita mesti sentiasa mempertahankan negara dan tanah air dalam semua keadaan, dan mempertahankan kerajaan apabila kerajaan layak dipertahankan. Begitu jugalah katanya Winston Churchill, kalau tidak silap saya, when the government is wrong, it is dangerous to be right. Kalau kerajaan salah,
cukup bahaya kalau pembangkang juga turut mahu mempertahankan kerajaan. Justru kerana itu, Datuk Yang di-Pertua, saya meneruskan perbahasan ini dengan membawa apa yang sudah menjadi pengamatan bukan hanya masyarakat setempat, bahkan masyarakat antarabangsa, khususnya di sudut apa yang disebutkan tadi, apa yang saya sebutkan tadi sebagai kereputan institusi kehakiman. Lalu dengan itu saya mengangkat satu soalan baru-baru ini, dan saya tidak nampak soalan ini berpeluang untuk ditanya di Dewan ini, maka hanya dijawab secara bertulis di sini. Soalan saya pada 22 Oktober meminta Perdana Menteri menyatakan langkah konkret yang telah dilaksanakan bagi memenuhi peruntukan Akta Suruhanjaya Pilihan Raya Kehakiman. Apakah kerajaan bersedia membentangkan kertas putih untuk menjelaskan pelaksanaan terkini dan kedudukan peruntukan akta tersebut? Justru kerana memahami dan menekuni satu akta yang telah kita luluskan, persoalannya sejauh mana akta itu setelah diluluskan dilaksanakan dengan segala pertanggungjawabannya. Begini jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009, Akta 695 berhubungan dengan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan telah dikuatkuasa pada 2 Februari 2009, dan hakim mahkamah atasan yang dimaksudkan dalam akta tersebut tidak termasuk Suruhanjaya Kehakiman atau JSC. Semua anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah dilantik pada 9 Februari 2009 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan 4 daripadanya dilantik atas jawatan, yaitu Ketua Hakim Negara, kedua Presiden Mahkamah Rayuan, ketiga Hakim Besar Melaya, dan keempat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Bagi melaksanakan dan menguatkuasa peruntukan tersebut, maka Suruhanjaya telah pun mengesyorkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri untuk membuat peraturan-peraturan tersebut, termasuk peraturan berhubung dengan proses dan kaedah pemilihan pelantikan hakim mahkamah atasan, peraturan-peraturan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dalam kurungan proses pemilihan dan kaedah pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan 2009 telah pun diwartakan dan berkuat kuasa pada 1 Jun 2009. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana yang telah diperjelaskan terdahulu, proses yang diperuntukkan di bawah Akta 695 mengenai pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan adalah proses yang mendahului proses-proses pelantikan di bawah perkara 122B Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pemilihan yang dibuat oleh anggota Suruhanjaya adalah secara undi sulit, dan nama-nama yang disyorkan hanyalah nama yang mendapat undian tertinggi. Selepas membuat pemilihan, Suruhanjaya akan mengemukakan satu laporan kepada Perdana Menteri dengan menyatakan siapa yang dipilih dengan alasan pemilihan. Ketua Hakim Negara sebagai pengurusi Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman akan mengemukakan laporan tersebut bersama surat kepada Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan dalam perkara 122B Perlembagaan Persekutuan mengenai pelantikan hakim mahkamah atasan. Dengan maksud, Datuk Yang di-Pertua, setelah kita telitikan dan setelah kita mahukan ianya menjadi almost watertight dengan izin, atau dengan kata lain, ia telah dihalusi supaya pelantikan kehakiman ini dilakukan dengan cara yang paling baik. Lalu kita mengandaikan bahawa integriti kehakiman wajarnya ke satu tahap yang boleh kita banggakan. Namun, apakah itu yang kita saksikan sehingga kini, Datuk Yang di-Pertua? Ini yang menjadi pertikaian, kerana kod etika hakim boleh disusun, Suruhanjaya Pelantikan Hakim boleh diluluskan. Hari ini jawatan kuasa kod etika hakim boleh dibentangkan dan bakal diluluskan. Persoalannya, apakah dan siapakah yang akhirnya akan dilantik? Ini yang disebutkan oleh sahabat saya Yang Berhormat Kubang Krian sebentar tadi dan sahabat-sahabat yang lain, bahawa ada di sana yang beyond peraturan, ada perkara-perkara sana yang melepasi dan melewati persoalan peraturan dan perundangan, kerana pada akhirnya ia menyinggung dan bersabit dengan persoalan pribadi dan integriti pribadi-pribadi hakim yang bakal dilantik.